Walaupun sudah lebih 30 tahun sejak tragedi kebakaran sebuah sekolah agama di Padang Lumat, Kedah, ianya masih terpahat dalam sanubari keluarga mangsa, guru dan sahabat mereka dan kekal dalam ingatan sehingga ke hari ini. Kebakaran asrama penempatan pelajar perempuan di Sekolah Menengah Agama Taufiqiyah Khairiyah atau lebih dikenali sebagai Pondok Pak Ya pada awal pagi Jumaat 22 September 1989 itu mencatatkan sejarah hitam apabila seramai 27 orang pelajar telah terkorban dalam kejadian malang tersebut. Menurut keterangan mangsa-mangsa yang terselamat, kebakaran itu dikatakan berpunca daripada lilin yang dipasang oleh pelajar. Pada malam kejadian menjadi suatu kelaziman kepada pelajar di sekolah tersebut untuk menunaikan solat isyak secara berjemaah di surau. Selesai saja solat, sesetengah pelajar memilih untuk berada di surau untuk berqiyamul lail manakala selebihnya telah pulang ke asrama puteri. Tiada apa yang mencurigakan pada waktu tersebut dan semuanya kelihatan seperti biasa sahaja. Namun sekembalinya ke asrama, beberapa mangsa yang terkorban dalam kejadian tersebut mula menunjukkan tanda-tanda aneh dan mencurigakan. Pada waktu tersebut terdapat sekumpulan pelajar perempuan yang berkumpul di bawah untuk mengulang kaji pelajaran bersama-sama memandangkan peperiksaan sudah semakin hampir. Walau bagaimanapun pada waktu tersebut telah ditetapkan bahawa kesemua pelajar harus tidur dan menghentikan sebarang aktiviti yang dilakukan. Namun ada beberapa pelajar yang masih gigih mengulang kaji pelajaran pada waktu itu walaupun telah dilarang oleh pihak warden. Disebabkan keadaan bilik yang gelap, mereka membuat keputusan untuk menyalakan sebatang lilin untuk menerangi ruang bilik asrama itu. Semasa sedang mengulang kaji, mereka bagaimanapun telah tertidur tanpa terlebih dahulu mematikan api lilin. Secara tiba-tiba, lilin tersebut telah terjatuh dan api lilin itu telah menyambar kain langsir asrama. Bermula dari situ, api kemudian telah merebak dengan cepat ke dinding-dinding dan lantai asrama yang pada waktu itu diperbuat daripada papan kayu. Disebabkan kedudukan blok yang berdekatan, api kemudiannya telah merebak ke blok-blok lain menyebabkan 8 blok asrama telah terbakar dalam kejadian tersebut. Pelajar-pelajar yang pada waktu itu sedang nyenyak tidur telah terbangun apabila menghidu bau benda yang sedang terbakar. Menyedari asrama mereka sedang terbakar dengan marak, beberapa pelajar tersebut kemudian membangunkan kesemua rakan mereka. Keadaan kemudiannya bertukar menjadi panik apabila pelajar-pelajar tersebut mula menjerit ketakutan, meminta supaya diselamatkan. Dalam keadaan tergesa-gesa, pelajar-pelajar tersebut berlari keluar untuk menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Ada di antara mereka tidak sempat untuk melarikan diri kerana telah tersekat oleh api yang semakin marak. Dalam kekalutan pelajar semasa melarikan diri, berlaku satu letupan kuat dari dalam sebuah bilik, dipercayai berpunca daripada letupan tong gas. Terdapat juga beberapa pelajar yang sempat melarikan diri, namun masuk semula ke dalam asrama untuk menyelamatkan rakan-rakan mereka. Akan tetapi, mereka akhirnya tidak berjaya untuk keluar semula apabila pintu telah terhalang oleh api, menyebabkan mereka turut terperangkap dalam bangunan tersebut. Keadaan waktu pagi yang sepatutnya hening bertukar menjadi sayu apabila kedengaran suara pelajar-pelajar yang terperangkap di dalam asrama mula menjerit meminta agar diselamatkan. Pelajar-pelajar yang terselamat bagaimanapun hanya mampu meraung meratap nasib rakan-rakan lain yang tidak berjaya untuk keluar daripada asrama tersebut. Seorang tenaga pengajar di sekolah tersebut yang dikenali sebagai Ustaz Manan dan sedang berada di dalam biliknya ketika kebakaran berlaku. Apabila dimaklumkan bahawa asrama pelajar sedang terbakar, dia dengan segera menelefon pejabat bomba berdekatan untuk meminta pertolongan. Setibanya dia di asrama tersebut, dia terpaku dan terkesima apabila melihat sebanyak 8 blok asrama yang menempatkan pelajar telah terbakar. Memikirkan dirinya yang tidak dapat melakukan apa-apa, dia kemudiannya melaungkan azan di kawasan asrama tersebut sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam. Bagaimanapun, keadaan menjadi semakin rumit apabila anggota bomba dan penyelamat dari balai berdekatan mengalami sedikit masalah ketika dalam perjalanan ke tempat kejadian menyebabkan mereka tiba lewat di sana.
Ketika mereka tiba di asrama tersebut, hampir 80% bangunan sudah pun hangus dijilat api dan kesemua pelajar dipercayai telah terkorban disebabkan api yang marak dengan cepat. Apabila waktu siang menjelang, anggota bomba dan penyelamat yang dibantu oleh penduduk-penduduk sekitar mula melakukan operasi mencari bagi mengesan mayat mangsa yang terkorban dalam kejadian dahsyat tersebut. Ketika operasi dijalankan, pihak bomba berjaya menemukan mayat yang sudah rentung, termasuklah mayat dua adik-beradik. Kedua-duanya ditemukan dalam keadaan yang sungguh menyayat hati, iaitu saling berpelukan sesama sendiri dan memegang sebuah Al-Quran. Seramai 27 orang pelajar telah dilaporkan menjadi korban dalam kejadian tersebut, manakala beberapa orang mangsa yang terselamat mengalami kecederaan seperti patah di bahagian tangan dan pinggang. Sebelum mayat para pelajar diuruskan mengikut amalan agama Islam, pihak berkuasa pula melakukan proses mengenal pasti mayat terlebih dahulu yang mana perlu dibuat oleh ahli keluarga mangsa yang terkorban. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa masalah telah berlaku semasa proses mengenal pasti mayat, di mana pihak sekolah tidak memiliki alamat yang tepat di mana mangsa yang terkorban tinggal. Selain itu, disebabkan oleh kekangan teknologi pada waktu itu, pihak sekolah tidak mampu menelefon keluarga mangsa untuk diminta melakukan proses mengenal pasti mayat. Akhirnya, pengetua sekolah tersebut mengambil keputusan untuk memaklumkan kepada keluarga mangsa melalui pengumuman yang dibuat di radio supaya mereka datang untuk melakukan pengesahan mayat tersebut. Apa yang mengejutkan adalah ada di kalangan keluarga mangsa masih belum tahu bahawa anak mereka telah terkorban dalam kebakaran itu. Mereka pada mulanya menyangkakan kebakaran tersebut hanyalah kebakaran yang kecil dan tidak melibatkan sebarang kematian. Apabila dijelaskan oleh pihak berkuasa dan tenaga pengajar, barulah kedengaran suara tangisan daripada mereka setelah mengetahui ahli keluarga mereka telah terkorban. Selepas proses mengenal pasti mayat dijalankan, barulah kesemua mayat mangsa yang terkorban dikebumikan di tanah perkuburan khas tidak jauh daripada tempat kejadian yang diberi nama Perkuburan 27 Orang Syuhada Peristiwa Kebakaran Pondok Pak Ya. Masyarakat yang baru mengetahui peristiwa itu selepas dilaporkan oleh pihak media mula memenuhi perkarangan perkuburan untuk menziarahi serta menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga bangsa. Kejadian itu juga telah menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu tidak ketinggalan untuk turun padang melawat tempat kejadian dan perkuburan mangsa yang terkorban. Dalam pada itu, mengikut keterangan daripada mangsa yang terselamat ketika kebakaran berlaku, beberapa orang pelajar telah pun meninggal dunia dalam keadaan tertidur dipercayai akibat terhidu asap yang tebal. Seorang mangsa yang terselamat dikenali sebagai Mazna menceritakan semula kejadian tersebut. Ketika kebakaran berlaku, dia dengan sedaya upaya cuba untuk menyelamatkan rakan-rakan lain yang terperangkap. Walau bagaimanapun, ketika kejadian dia cuba untuk membangunkan salah seorang rakannya yang dikenali sebagai Nurul Uyun, tetapi dia sudah tidak sedarkan diri. Maznah kemudian dengan berani meredah api yang marak untuk keluar, menyebabkan mengalami kecederaan yang serius di mana 46% badannya melecur akibat terbakar. Seorang lagi mangsa yang dikenali sebagai Syazliana menceritakan semula detik-detik cemas di mana dia bergelut dalam kepanasan api yang membahang selama 15 minit sebelum berjaya berlari keluar. Malangnya beberapa bahagian badannya seperti tangan dan tapak kaki melecur terkena api yang menghasilkan parut dan boleh dilihat sehingga ke hari ini. Walaupun sudah lebih 30 tahun kejadian tersebut berlaku, pihak sekolah dan ahli keluarga tetap tidak melupakan para syuhada yang telah terkorban. Pada 22 Mei setiap tahun, pihak sekolah bersama keluarga mangsa mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis memperingati peristiwa yang menyayat hati itu dan dijadikan sebagai acara tahunan sekolah. Dalam pada itu, pihak kerajaan juga bercadang untuk menjadikan Sekolah Menengah Agama Taufiqiyah Hairiyah Al-Hilmiah atau Pondok Pak Ya ini sebagai antara tarikan. Hal ini disampaikan sendiri oleh pengetuanya yang memberitahu bahawa Majlis Daerah Yan ada bertemu dengan pihaknya untuk menjadikan Pondok Pak Ya sebagai tarikan baru di Kedah. Tragedi yang menyayat hati ini juga turut dijadikan sebagai sebuah telefilm yang berjudul Pondok Pak Ya yang diterbitkan oleh Astro Oasis.
Telefilm ini melakonkan semula detik-detik peristiwa hitam yang mengorbankan seramai 27 orang pelajar itu. Berikut tadi merupakan peristiwa kebakaran Pondok Pak Yai yang berlaku pada tahun 1989 dan menjadi titik hitam dalam sejarah negara kita. Semoga kesemua mangsa kebakaran yang terkorban ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.